Saudara, permintaan untuk pembantu rumah hijrahan yang terlatih dalam penjagaan meningkat sebanyak 20% sejak 8 tahun yang lalu. Ramai majikan kini sanggup membayar gaji sekitar 30% lebih tinggi untuk mendapatkan khidmat tersebut. Selama 25 hingga 30 minggu, pembantu rumah hijrahan dilatih untuk mengambil tekanan darah serta memantau tahap gula dalam darah, sebahagian daripada program latihan penjagaan warga emas. Menjelang 2030, satu daripada 4 rakyat Singapura bakal berusia 65 tahun ke atas dan lebih banyak keluarga melihat pembantu rumah sebagai pilihan alternatif terbaik. Terutamanya jika mereka tidak berupaya merawat ibu bapa yang lanjut usia atau tidak mampu membayar khidmat jururawat swasta. Now, their families are nucleus families, small families. Everybody wants to be independent. Both the husband and wife both are working. So who gets compromised? The parents. So this is the new trend or lifestyle has put a lot of pressure on us to train the migrant domestic workers to help our parents. Ramai daripada pembantu rumah hijrahan yang menamatkan program latihan turut memilih program latihan lebih khusus seperti merawat demensia dan penjagaan paliatif. Lebih 300 pelatih menerima pensijilan mereka selepas menamatkan program tersebut. Sijil mereka turut diiktiraf oleh negara-negara lain seperti Filipina dan Myanmar. Pihak penganjur menyasarkan untuk melatih 10,000 pembantu rumah hijrahan supaya mereka mampu memberikan penjagaan khusus menjelang 2030. Library at Orchard akan menempatkan sebuah pameran baharu yang menyusuri perjalanan digital Singapura. Ia bermula tahun depan dan diadakan sementara perpustakaan itu menjalani kerja-kerja naik taraf sehingga 2026. Pameran itu akan menampilkan pelbagai inisiatif negara bijak menerusi pameran-pameran berbilang deria. Menteri Penerangan dan Perhubungan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, inisiatif tersebut boleh membantu rakyat Singapura lebih memahami bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kehidupan mereka. The idea is that we would like them to find out how digital technologies can help them connect to the past, connect to the present, and connect to each other. And in this way, there is a relevance of digital technologies to their life. Cik Teo berkata demikian di acara penutup perpustakaan itu sebelum ia melabuhkan tirai kepada umum selama 2 tahun bagi kerja-kerja peningkatan. Apabila dibuka semula pada 2026 nanti, para pengunjung boleh menjangkakan ruang-ruang imersif dan interaktif yang dijana teknologi bagi tujuan pembelajaran dan penerokaan. Perpustakaan itu yang terletak di pusat beli-belah Orchard Gateway popular dalam kalangan pengunjung kerana reka bentuk dalamannya yang menyerlah. Pengubahsuaian ini ialah untuk meningkatkan pengalaman menyeluruh para pengguna perpustakaan ini dari sudut usia yang berbeza. Ciri terbaru yang akan kami perkenalkan ialah ruang kanak-kanak. NLB juga mengambil kira maklum balas para pengguna untuk perancangan pengubahsuaian ini agar dapat memberi pembelajaran dan juga minat mereka untuk tahun yang mendatang. It just has a certain feeling. I feel it too when I walk in, and it's it's its own space. It has its own vibe and feeling. Library has a special place in my heart, so I've always come here for the space and the high ceiling, and especially the design books. But I'm actually quite excited to see how it will be refurbished with the new children's section. Now that I have a kid of my own also. I like talking to people I know here, and I like to look at the pictures in the story. Konsert rock untuk rakyat berjaya kumpul lebih $171,000 buat mangsa perang di Gaza. Edisi kedua konsert itu turut menampilkan persembahan para penduduk berbakat dan bekas bersalah di samping artis undangan dari dalam dan luar negara. Persembahan oleh juara anugerah 2003 Eka Mairina ini antara yang mendapat sorakan gemuruh dan menggegarkan Stadium Woodlands dalam konsert rock untuk rakyat. Konsert anjuran pertubuhan-pertubuhan akar umbi Woodlands ini berharap dapat menyatukan masyarakat melalui muzik dan menyokong mereka yang berbakat termasuk bekas pesalah. Dalam edisi kedua konsert ini, ia bekerjasama dengan Yayasan Rahmatan Lil Alamin dan menyertakan satu komponen baharu. Hasil daripada pengumpulan dana konsert ini disalurkan sepenuhnya kepada RLAF bagi membantu mangsa perang di Gaza.
Kali ini kita nak bikin konsert rock lagi sekali, tapi kita mahu lebih bermakna. Jadi kita add in this charity component, ya. Dan yelah, memang ramai sekarang yang mengambil berat tentang apa yang sedang berlaku di Gaza. Jadi kami fikir why not lah, we try and do something untuk bantu mereka di Gaza dan mengumpulkan dana untuk bantuan kemanusiaan untuk mereka di Gaza. Sambutan daripada masyarakat juga memberangsangkan sehingga menarik lebih 700 penonton. Jumlah dana yang dikumpulkan juga melebihi sasaran awal. Saya sangat terharu kali ini konsert kita dapat membuat sesuatu dengan kerjasama dengan RLEF, iaitu dengan kutipan lebih daripada 171. Kita menjangkakan mungkin dalam 150, tapi kita mendapat lebih dari itu. Jadi ini adalah satu dikatakan yang agak bagus, mengatakan yang kita rakyat Singapura di sini bersatu untuk menolong sesama insan. Pihak penganjur juga mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan acara berjalan dengan lancar dan elak sebarang gangguan yang tidak diingini. Untuk semua tiket holders, kita ada hantar maklumat dari SMS dan juga di social media tentang advisory yang datang dari MHA, ya, dan semualah do's and don'ts lah, macam jangan pakai baju yang ada emblem, tak ada national emblems dia semua. Jadi itu kita semua dah memberi peringatan lah kepada semua yang datang. Konsert ini juga diadakan untuk memperkasa inisiatif Suara Utara bagi menyediakan platform kepada para penduduk untuk berkongsi bakat mereka.